Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Terima kasih kerana sudi menonton. Pada hari ini saya bertuah kerana dapat bersama seorang trainer yang bukan calang-calang, Maizan Azhar, seorang pakar dalam bidang Industrial Effluent Treatment System, seorang trainer yang juga merupakan bekas ataupun sebahagian daripada alumni trainer-trainer Access Ideas. Jadi bersama Maizan Azhar pada hari ini kita nak bersembang-sembang sikit dan mendapatkan sedikit perspektif dari erti kata seorang trainer yang menjalankan topik yang sangat teknikal. Jadi Azhar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Sensei. Sibuk ke seminggu dua ni? Sibuk juga, boleh tahan. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okay, tanpa melengahkan masa, saya nak, macam saya kata tadi, Azhar, untuk dapatkan sedikit perspektif untuk trainer, terutama seperti Azhar sendiri yang menjalankan topik yang saya kira sangat teknikal, Industrial Effluent Treatment System. Apabila menjalankan training, sekarang kita banyak lihat trainer dengan keadaan pandemik dan sebagainya, dia terpaksa bergerak beralih ke sesi latihan secara dalam talian. Mungkin sebelum itu sekiranya menjalankan training secara offline ataupun face to face, biasanya boleh Azhar ceritakan lebih kurang apakah metod yang biasa digunakan. Silakan. Okay, terima kasih, Sensei. Okay, secara ringkas, topik training yang biasa saya sampaikan adalah semuanya berkaitan dengan IETS. Jadi kalau kita cakap pasal IETS sendiri, dia lebih teknikal lah. Ya. Okay, jadi bila kita cakap lebih teknikal, kalau kita rujuk pada training yang pernah berjalan sebelum ni, sama ada oleh saya ataupun lain-lain training provider, semuanya berkaitan dengan teori dan juga teknikal dan juga lebih kepada case study. Itu yang biasanya lah. Dan ada juga TP yang jika ada facilities, kemudahan dari segi lab, diorang akan buat praktikal sekali. Ada juga TP yang ada hubungan dengan water treatment contohnya. Mereka akan buat site visit untuk partisipan mendapat lebih exposure daripada training yang dijalankan. Itu keadaan biasa yang dilakukan secara face to face. Okay. Saya nak menyelit sikit, nak tahu lebih kurang dari segi percentage dia, sebab kita, of course tadi ada sebut ada bahagian teori, ada bahagian case study. Yang ini mungkin kalau nak dipindahkan dalam talian mungkin senang sikit. Dari segi technical, masuk lab, site visit dan sebagainya, berapa persen agaknya masa yang diluangkan untuk jenis aktiviti macam tu? Sebenarnya IETS sendiri ada banyak bahagian. Jadi kalau kita bercakap tentang biological process, dia ada ujian-ujian yang perlu dilakukan dekat lab. Okay. Kalau kita cakap pasal physical ataupun chemical process pun, ada ujian-ujian tertentu yang kita perlu lakukan dekat lab. Jadi sebenarnya itu bergantung kepada, kalau secara teknikalnya, kalau secara sebenarnya, kalau plan kita cuma ada biological process, jadi lab atau testing yang kita kena buat cuma testing of biological process sahaja. Jadi bila kita cakap soalan Sensei tadi berapa persen, boleh dikatakan data yang kita dapat daripada lab itu adalah primary data. Primary data itu sebenarnya lebih kurang 30 ke 40% sahaja. Tak banyak. Sama ada IETS tu berbentuk biological ataupun physical ataupun chemical. Tetapi daripada 30 ke 40% data primary tadi, kita nak hasilkan secondary data untuk kita jalankan kita punya operation. Okay. Jadi secondary data ni sebenarnya lebih kepada teori, case study, lebih teknikal lah. Okay. Contohnya lah, kalau katakan lab, kita just ambil pH. Kita ambil pH value.
Tapi daripada pH value tu nanti kita akan dapatkan lain-lain secondary data untuk yang ini, untuk yang itu, untuk yang ini, untuk overall sekali. Jadi lebih banyak. Oh, okey. Jadi maksudnya bergantung juga topik mungkin dan juga approach yang kita perlu untuk menghasilkan learning outcome atau end result yang diperlukan lah. Jadi kalau dia mahu lebih detail mungkin lebih panjang programnya, itulah antara dia punya pendekatan. Okey, satu lagi soalan mungkin yang bermain dalam fikiran saya ialah masa tempoh PKP dan sebelum kerajaan membenarkan kita untuk kembali menjalankan training secara bersemuka dengan SOP, secara online ada tak kekangan dia atau cabaran dia kalau kita nak menjalankan program latihan berbentuk seperti ini secara dalam talian? Dinafikan semasa musim pandemik berlaku, ramai TP yang terkesan dengan keadaan mana yang dah buat tarikh dengan IMAS terpaksa dibatalkan sebab tak ada partisipan dan memang tak boleh dilakukan. Okey, dalam keadaan macam ni ada juga TP yang berusaha untuk membuat training secara online, buat secara percuma pun ada untuk test keadaan tu macam mana. Jadi bila kita cakap pasal IELTS ni secara teknikalnya, kebanyakan training walaupun kita cuba untuk buat secara online, dia punya message tu macam tak sampai. Bila kita cakap tak sampai tu, Sangkut. maksudnya tak boleh tu, untuk certain topik di dalam IELTS kita memang tak mampu untuk explain atau jelaskan kepada partisipan secara online. Sebab itu adalah satu kesan atau satu poin di mana IMAS tak mengiktiraf training yang dilakukan secara online untuk kita claim CPD. Jadi yang ada buat secara online tu cuma macam untuk schedule waste. Itu memang biasalah, memang biasa. Memang biasa ada semasa musim PKP. Maksudnya secara khususnya topik Azam ni topik like industrial effluent treatment system ni memang tidak boleh jalan secara dalam talian melainkan mungkin hanya konsep umum. Kalau konsep umum contohnya kalau kita nak buat training tersebut kepada newcomers, kepada student, kepada orang yang baru nak kenal apa itu IELTS, itu tak ada masalah. Tapi kalau untuk training yang lebih khusus kepada CPD training, saya rasa tak relevan. Okey. Okay, jadi basically kalau untuk pengenalan bolehlah. Maksudnya untuk yang lebih mendalam topik tu kurang sesuai ya pendekatan secara online ni. Sebab sebenarnya training yang dilakukan untuk IELTS ni yang diiktiraf oleh IMAS tu sebenarnya lebih kepada CPD training. Jadi bila kata CPD training, kita nak training yang diberi tu, training yang kita lakukan tu lebih memberi manfaat kepada partisipan lah, bukan setakat nak collect CPD points semata-mata. Jadi kalau katakan kita just buat online training, tapi yang kita buat tu just share basic info, jadi itu tak dapat bawa satu continuous professional development kepada partisipan tu sendiri. Faham. Maksudnya kalau dari segi tangga kemahiran tu, kalau basic atau entry tu okey, tapi nak pergi lebih mendalam, lebih detail, tak sesuai. Dan untuk mereka yang berpengalaman sepatutnya tak jadi satu kelebihan kalau dia attend training tu. Betul. Okey, faham. Jadi mungkin apa agaknya kalau dari segi, andai katalah teknologi bukan satu kekangan dari segi bajet, kelengkapan dan sebagainya, agaknya apakah antara bahagian-bahagian yang kalau dapat dibuat
dia akan membolehkan online training ni boleh dibuat untuk topik-topik seperti ini. Dan keadaan memaksa, biasanya kalau keadaan memaksa boleh atau tak boleh, kita akan terpaksa lakukan juga. Jadi pada pendapat saya, kalau keadaan ini berlaku, topik untuk setiap subjek bagi IELTS itu sendiri kita kena perhalusi dulu. Jadi bila kita dah perhalusi setiap topik tu, kita kena tengok apa medium ataupun facilities yang kita perlu ada untuk kita jalankan training tersebut secara online. Kalau katakan technical training yang melibatkan calculation, itu mungkin tidak ada masalah lah. Tapi kalau katakan training tu melibatkan practical, ini mungkin something yang kita kena fikir secara mendalam, sama ada berbentuk video atau report kita share. Tapi perlu kepada study yang lebih mendalam lah kalau katakan kita nak buat secara online. Sebab dari segi angan-angannya, dari segi ideal, contohnya macam site visit mungkin kita boleh fikirkan kalau bukan kekangan bajet dan sebagainya, mungkin boleh gunakan teknologi drone yang mana kita rakam video dan buat itu sebagai ni, ataupun mungkin dari segi 3D dari segi 3D mungkin ada teknologi-teknologi yang kita boleh pakai untuk menunjukkan tu. Dan saya rasa satu lagi mungkin juga kekangan yang agak simple adalah dari segi quality video tu sendiri. Contoh macam kita bersembang secara dalam talian menggunakan aplikasi Zoom ni pun, secara amnya kalau kita tengok dari segi warna kan, kadang-kadang kita buat lab, contohnya macam Azhar kata masuk lab nak test pH. Ya betul, kita ada sekarang alat untuk mengukur pH tu, tapi contohnya kalau kita nak lihat dari segi perubahan warna dan sebagainya, mungkin warna yang dipaparkan pada skrin kita dengan skrin orang lain tu mungkin tak sama ya. Betul, setuju. Itu poin-poin yang inilah. Jadi nampak gayanya dari segi setengah topik yang agak teknikal, masih jauh lagi lah perjalanan kita untuk menjalankan latihan secara dalam talian ya. Boleh saya tambah sikit? Silakan. Ya. Apa yang saya cakap tadi tu dari segi technical training online tu adalah pada pendapat saya. Jadi andai kata benda ni memang perlu dilakukan, mungkin orang yang pada kapasiti yang sepatutnya perlu berjumpa atau berbincang dengan pihak IMAS ni. Sebab pihak IMAS yang akan mengesahkan training tu layak atau tak layak untuk diberi CPD point. Jadi mungkin ada kriteria-kriteria tertentu yang IMAS dah tetapkan pada pandangan diorang yang mungkin kita tak nampak, yang kita kena tahu. Jadi kalau kita tahu apa kriteria dia, mungkin lebih senang untuk kita sediakan facilities atau bahan-bahan yang perlu untuk training online tersebut. Maksudnya memenuhi syaratnya dan diiktiraf. Jadi seeloknya begitulah kan, maksudnya konten yang kita sampaikan ni mencapai piawaian yang telah ditetapkan. Macam dari segi mungkin bahagian akhir ni, saranan atau cadangan kepada rakan-rakan technical trainers ni dalam menghadapi situasi sekarang, mungkin agaknya apa antara kemahiran-kemahiran, bukan dari segi technical ataupun infra, tetapi mungkin dari segi kemahiran apabila nak beralih. Sebab kita nampak gaya macam pandemik ni takkan berakhir dalam tempoh yang dekat. Jadi mungkin kita sendiri kena adapt dengan skill set baru contohnya. Jadi apa mungkin saranan atau sure Azhar setelah melalui face to face training, cuba buat online dan juga sekarang ni dapat buat balik face to face, apa agaknya mungkin saranan tu? Silakan. Okey, sebagai trainee dulu Ya. Okey, sebagai trainee dalam musim pandemik ni, kita jangan fokus kepada CPD point saja. Jadi maksud saya kita boleh dapatkan knowledge tu kadang-kadang daripada training, online training, daripada webinar yang sebenarnya memang ada dijalankan untuk dapat knowledge tu tanpa kita fikirkan CPD point saja. Sebab kadang-kadang trainee ni dia just fokus kat CPD point. Walaupun training tu dia dah attend, dia dah tahu pun, tapi dia nak join juga sebab nak CPD point tu. Itu
satu side lah yang mungkin kita kena ketepikan untuk kita improve diri kita sendiri. Untuk trainer pula, untuk trainer pula, bila kita cakap pasal online training ni, mungkin itu memang sesuatu yang baru pada saya. Walaupun online training itu sendiri memang dah lama ada. Jadi mungkin sebagai trainer kita perlu rujuk balik bahagian mana di dalam training kita. Mungkin kita boleh mulakan dengan training ITS bahagian yang asas sahaja untuk kita start dengan online training. Mungkin bukan melalui, bukan dengan facilities yang kompleks, setakat facilities yang biasa untuk kita terangkan kepentingan ITS kepada partisipan atau kepada orang yang nak join lah. Sebab bila kita tengok balik, ini memang satu yang viral pada masa pandemik tadi. Kita tengok bila kilang tak beroperasi, kita nampak pencemaran sungai semua macam terkawal. Jadi bila keadaan-keadaan macam ni yang mungkin trainer yang berkaitan dengan alam sekitar ataupun ITS sendiri boleh highlight secara online di dalam training yang diorang boleh buat semasa musim pandemik ni. Okey, menarik tu, menarik. Maksudnya ada learning point juga keadaan ini yang mungkin boleh jadi case study dan juga sesuatu yang mungkin orang tak perasan macam tadi kata apa, kurangnya pencemaran sungai waktu pandemik bila kilang tak beroperasi menunjukkan ada sesuatu di sebalik hal ini kan. Jadi mungkin boleh di explore. Mungkin sebagai kata-kata terakhir kepada yang menonton video ini, pesanan tak kira bukan semestinya dari segi training dan sebagainya, mungkin dari segi awareness tentang water treatment dan sebagainya. Saya berikan ruang sikit untuk Azhar memberikan sepatah dua kata. Okey, terima kasih Sensei. Sebagai penutup bicara, training berkenaan dengan ITS kebanyakannya lebih kepada practitioner sendiri, tanpa melibatkan pihak pengurusan ataupun top management. Jadi kalau kita lihat balik bila berlakunya pencemaran, kebiasaannya adalah kerana tidak mendapat support ataupun kerjasama yang penuh daripada pihak management. Sebab kalau kita tengok, bila kita laburkan sesuatu untuk kita punya plan, orang akan nampak itu bukan satu pelaburan, sebab pelaburan ada return. Tapi untuk wastewater treatment plant atau industrial effluent treatment system, apa yang kita hasilkan tetap waste. Cuma itu adalah untuk kebaikan next generation yang orang sekarang tak nampak. Jadi kalau katakan pihak alam sekitar sendiri menekankan training ni bukan setakat untuk collection of CPD kepada competent person, tetapi juga kepada key person di dalam kilang yang ada decision making. Jadi itu lebih bermanfaat dari segi penjagaan alam sekitar secara total. Okey. Baik. Sangat baik saranan tu. Saya rumuskan sebagai kesimpulan yang saya dapat selain daripada apa yang kita bincang ni, iaitu pertama, rasa tanggungjawab tu. Tanggungjawab tu lebih daripada keperluan untuk kumpul CPD points. Maksudnya ilmu tu memang kita kena sentiasa upgrade, kena sentiasa alert, dan dia bukan sekadar salah satu aktiviti. Salah satu aktiviti tahunan atau aktiviti yang kebiasaannya. Betul tanggungjawab lebih daripada CPD point. Baik. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara Maizan Azhar kerana sudi meluangkan masa bersama saya pagi ini untuk membincangkan secara ringkas
mengenai online training yang mungkin pada waktu ini setelah dah face to face ni orang pun mula kurang memberikan perhatian, tapi pada masa yang sama saya kira ini adalah satu langkah ke arah masa depan yang mana kita perlu alert dan take note supaya sekiranya berlaku lagi keadaan seperti ini kita tidak panik seperti mana yang telah berlaku dalam setengah tahun yang lepas. Jadi sekali lagi terima kasih Saudara Maizan Azhar. Dan terima kasih kepada mereka anda semua yang sudi menonton. InsyaAllah ada rezeki lagi. Nanti mungkin kita akan kongsi lagi dari semasa ke semasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe. Assalamualaikum.